Video ini ditajah oleh Sebelum itu, marilah kita sama-sama menghayati persembahan daripada kasidah, selawat dan kasidah daripada Sekolah Tapis Kampung Indah. Dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كن شفيعا يا حبيبي يوم يجرينا واجتماع ربنا صل على من حل بخير البقاع فاسبل سطر علينا وقفنا شر النداء وأغثنا بالبلايا يا مغيث ثنا كل داء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه ويمنع البركة كل من صلى عليه ويمنع البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه ويمنع البركة كل من صلى عليه ويمنع البركة كل من صلى عليه. النبي يا غادرين علم العلم اليقين النبي يا غادرين علم العلم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه ويمنع البركة
كل من صلى عليه ويمنع البركة كل من صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من هدر النبي خير البشر من دنا له القمر والنذى سلام عليه من دنا له القمر والنذى سلام عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه ويمنن البركة كل من صلى عليه ويمنن البركة كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه يا رسول الله يا نبي لك شفاء وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاء وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الذيام اشفع لنا يا خير العنام أنت المرتجى يوم الذيام اشفع لنا يا خير العنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاء يا رسول الله يا نبي جئت للبرايا بشر المبين تنشر الهدايا بين العالمين جئت للبرايا بشر المبين تنشر الهدايا بين العالمين اشفع لنا صلوا على النبي يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاء يا رسول الله يا نبي Baiklah, bagi memberkati majelis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama menandatangan dan mengaminkan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Basir Abbas. Silakan. Fatihah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan sabirin, hamdan syakirin, hamdan ghafirin, hamdan zakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang berbahagia Tuan Muhammad Wan Samin Sono Toing,
Ketua Anak Negeri N58 Merotai. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Maulana Supriyadi selaku Mudi Mahat Ashabu Said Kampung Indah. Yang berbahagia Puan Sutriana binti Suparman selaku pengarah Karnival Gegar Muhibah. Tuan-tuan, puan-puan, para pengunjung, pada peniaga, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan selamat datang ke Karnival Muhibah 2020. Baiklah, seterusnya majlis menjemput yang berbahagia Puan Suryana binti Suparman, pengarah Karnival Gegar Muhibah, untuk memberikan ucapan alu-aluan majlis dengan segala hormatnya. Dipersilakan yang berbahagia Puan. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam, yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama berhimpun dalam Karnival Gegar Muhibah 2020, yaitu anjuran AGH-TV Al-Ghani House dengan kerjasama Koperasi Usahawan Wanita Anak Tawau Kuat. Marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan nikmatnya kita sama-sama dapat berkumpul pada malam yang indah ini. Jutaan terima kasih kepada yang berhormat Muhammad. Hadirin sekalian, objektif program pada malam ini adalah untuk menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah, iaitu teladan dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Manakala objektif bagi keseluruhan karnival ini adalah untuk meningkatkan pendapat. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya saat yang dinanti-nantikan, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Muhammad Wan Samin Sun Toeng, Ketua Anak Negeri N58 Merotai, bagi mewakili Ketua Daerah Tawau yaitu Ahmad Monggo, dan sekaligus merasmikan Karnival Gegar Muhibah 2020. Majlis dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan. Terima kasih pengacara majlis. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Maulana Supriyadi selaku Mudir Mahat Ashabu Said Kampung Indah. Yang berbahagia Puan Sutriana binti Suparman, pengarah Karnival Gegar Muhibah, dan seluruh sahabat-sahabat saya pada hari ini yang hadir ke program pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri Muhibah, yang mana antaranya adalah mengambil unsur adalah Koperasi Usahawan Wanita Anak Tawau dengan kerjasama. Dia lebih kepada kontrak sosial, ya, melibatkan masalah-masalah agama, terutamanya agama kita, agama Islam. Kita menjadi jambatan kepada pihak-pihak agama lain seperti Jahins terutamanya, dan kita memberikan kerjasama sepenuhnya bagi menghubungkan masyarakat di seluruh kawasan N58 ini
ya. Jadi itulah antara sebahagian tugas-tugas, dan memang banyaklah kes-kes yang kita dapat di mahkamah tersebut. Pada tuan-tuan yang hadir pada malam ini yang memberikan kerjasama, walaupun pada malam ini kita masih biasa-biasa, insya-Allah jangan Ustaz ya, bahasa kita lah, jangan mundur. Kita akan buat lagi program-program seperti ini, insya-Allah masyarakat lama-lama akan sedar, ya, masyarakat akan. Baiklah, majelis merekamkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Terima kasih Tuan Pengerusi Majelis yang saya muliakan, Tuan Muhammad Wan Syaminsun bin Tohib, EJK pelaksana, Tuan Guru tidak dilupakan, Tuan Guru Siful Luqman, Tuan Guru Ustaz Ridwan, Mudir Ustaz Bashir, dan juga Tuan Haji Suparman. Seterusnya tuan-tuan dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah takdirkan kepada kita, Allah panjangkan umur kita untuk bertemu lagi di satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan haram. Bulan yang dihormati dipanggil bulan Rejab, di mana di dalam bulan ini terdapat satu peristiwa yang agung, satu peristiwa yang akan dikenang sehinggalah hari kiamat. Peristiwa ini hanya terjadi berlaku di bulan Rejab, bulan yang sekarang, yaitu dua peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala telah hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj ini berkat pengorbanan, penderitaan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang wajib kita mentaati segala apa yang telah dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang tidak terhenti yang telah dilakukan oleh Nabi
sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi untuk naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, orang yang hampir, orang yang dekat dengan Allah ialah orang yang paling banyak ujiannya. Sahabat-sahabat kiram ajma'in, bila dalam sehari mereka tidak ada ujian, mereka akan merasakan bahawa adakah Allah murka dengan saya hari ini, adakah Allah tidak sayang saya pada hari ini. Berbeza dengan kita tuan-tuan. Kalau boleh kita ni tak mau ada masalah. Kalau boleh hidup kita ni mau senyum saja, mau happy saja. Mana boleh begitu. Ini kita ni. Tetapi Nabi SAW, Allah angkat dia berkat penderitaan dan telah menyempurnakan segala perintah Allah. Allah angkat untuk berjumpa dengan Allah. Kata ulama, Allah telah sajikan Nabi SAW berjumpa dengan Allah, sehingga Allah sediakan hidangan yang sampai sekarang kita tidak tahu apa hidangan yang Allah sediakan kepada Nabi. Tak tahu. Tetapi apa yang iktibar yang kita nak ambil di sini, Nabi SAW ingatkan pada kita tuan-tuan, ketika dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi saya tak boleh panjang-panjang sebab dibagi masa lebih kurang 15 atau 20 minit sahaja. Jadi Nabi SAW kata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku telah mengetahui apa yang kamu tak tahu. Wa ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un. Aku telah melihat apa yang kamu tak pernah lihat. Kerana dalam peristiwa ini Nabi SAW telah mengembara daripada satu alam ke alam yang lain, daripada alam musyahadah ke alam ghaib. Nabi boleh melihat alam ghaib berkat Nabi SAW angkat ketika berjumpa dengan Allah. Allah telah perlihatkan Nabi alam-alam ghaib. Nabi kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Kalau kamu nampak apa yang aku tak nampak, dan aku dengar apa yang kamu dengar. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu lamuhiqtum qalilan wala baqaitum katsiran. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan banyak menangis dan kurang ketawa di dunia ini. Kamu tidak akan berseronok dengan istri-istri kamu. Kamu akan menyorok di dalam hutan belantara sana. Kalau kamu tahu apa yang Nabi dengar, apa yang Nabi nampak, kita tidak akan berseronok-seronok di dunia ini, tuan-tuan. Nabi SAW diperlihatkan alam barzakh, alam kubur. Nabi sendiri kata, kalaulah aku teringin sangat supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada umatku tentang bagaimana azab kubur, bagaimana alam barzakh. Supaya apa? Supaya mereka segera meninggalkan dosa-dosa dan juga mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita tahu tanah berkata, ana baitul wahsyah, aku adalah rumah kesunyian. Ana baitut turab, aku adalah rumah debu-debu. Kadang-kadang kubur boleh menjadi hufratum min hufarin niran, satu lembah daripada lembah api neraka, dan juga dia boleh menjadi raudhatum min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Tetapi Nabi kata, aku takut
Sekiranya aku bimbang kalau Allah Ta'ala singkap siksaan kubur, alam kubur ini, tidak ada satu orang pun yang menghantar jenazahnya ke kubur. Semua lari, tuan-tuan. Sebab Nabi telah nampak alam ghaib. Ini salah satunya. Di dalam khulasa peristiwa Isra Mi'raj, dia naik ke langit. Isra daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi khulasahnya di sana Nabi SAW, kita simpulkan bahawa Nabi diperlihatkan haqaiqul hasanati sayyiat. Nabi diperlihatkan hakikat kebaikan dan juga kejahatan. Nabi SAW telah diperlihatkan satu orang yang telah mengerat sendiri lidahnya. Kerana apa? Dia suka matoge di dunia ni, suka mengumpat di dunia ni. Kata ulama, dihimpunkan bahawa orang yang suka memotong lidahnya ni diumpamakan orang yang suka mengumpat. Dia telah memotong segala kebaikan-kebaikannya. Kalau orang itu suka mengumpat, dia rajin bangun malam. Bila mana dia mengumpat, Allah Ta'ala tarik dia rajin bangun malam. Kalau dia suka tolong orang, bila mana dia mengumpat, Allah tarik dia suka tolong orang. Nabi diperlihatkan lagi satu orang pemakan riba dalam keadaan bergembung dia punya perut. Maka di hari akhirat nanti, orang yang makan riba ni, dia akan dibaringkan dalam keadaan perutnya kembang, tuan-tuan, tak boleh bergerak. Maka dibaringkanlah orang makan riba di atas tadi. Maka datanglah tentera Fir'aun berjalan di atas perut-perut orang yang makan riba tadi untuk masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh kerana ada juga perempuan di sini, maka Nabi juga diperlihatkan bagaimana Nabi naik daripada Mi'raj, daripada langit pertama sehinggalah langit ketujuh. Tak perlu kita cerita panjang sebab masa singkat. Jadi sampailah di langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Di sebelah Sidratul Muntaha ada Jannatul Ma'wa. Di sebelah tu ada syurga dan neraka. Nabi SAW telah melihat syurga Allah Ta'ala. Nabi telah melihat neraka Allah. Rupa-rupanya dalam neraka banyak golongan wanita, tuan-tuan. Ini sedikit ya untuk orang wanita. Maka sahabat, bila Nabi turun ke dunia, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa perempuan banyak dalam neraka?" Yang pertama, dia ada dua sebab. Pertama, mereka tidak pernah bersyukur apa yang mereka ada. Suaminya bagi yang tu tak cukup lagi, dia mau yang lain lagi. Yang paling teruk, isteri derhaka pada suami. Dahlah minta macam-macam, pergi derhaka lagi pada suaminya. Yang kedua, kata Nabi SAW, kenapa perempuan banyak di dalam neraka? Kerana mulut mereka, tuan-tuan. Rupa-rupanya perempuan ni lagi teruk daripada lelaki kalau mau maki. Sebab itu perempuan kena jaga mulut. Jangan suka maki orang, jangan suka mencaci orang, jangan suka mencerca orang. Ini adalah dua perkara yang perlu dijaga oleh wanita. Sebab itu bila mana dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala telah buka hijab 70 nur. Allah Ta'ala buka hijab untuk melihat wajah Allah. Allah perintahkan lelaki untuk melihat wajah Allah. Kenapa bukan perempuan? Kerana perempuan ini telah menikmati segala kenikmatan yang ada di dunia ni, terlampau banyak. Lelaki mana boleh pakai sutra di dunia? Lelaki boleh pakai emas ke, tuan-tuan? Tak boleh. Perempuan bila-bila masa boleh pakai. Maka
Allah Ta'ala perintahkan supaya golongan lelaki untuk melihat wajah Allah. Dikala bertahun-tahun lamanya melihat wajah Allah, ahli syurga melihat wajah Allah, maka mereka telah lupa bidadari. Bidadari itu istri-istri mereka juga. Mereka telah lupa segala kenikmatan bidadari tadi, kenikmatan buah-buahan dalam syurga. Mereka hanya menikmati keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah istri-istri ini pun mengadu, ya Allah, syurga kami terasa sunyi, kami tak ada suami ya Allah. Suami kami mana ya Allah? Dia tak balik-balik, asyik melihat wajahmu saja ya Allah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi bukan ayat dia macam tu. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala kata, wahai suami-suami yang ada di sini, cukuplah kamu melihat wajahku. Maka pergilah kamu kepada bidadari-bidadari kamu. Pergilah kamu kepada istri-istri kamu. Pergilah layanlah dia. Padahal dalam syurga ada tuh. Masih tak puas lagi. Istri tak puas dalam syurga ada tuan-tuan. Sama jugalah. Kalau kena tinggal istri, istri tinggal suami, suami tinggal istri, dua-dua rindu. Di dunia pun dah boleh nampak dah. Tapi lelaki ini mana ada perasaan. Jadi maka Allah Ta'ala telah perintahkan untuk menutup, melabuhkan balik tirai Allah Ta'ala, hijab Allah tutup hijab dia balik. Maka suami-suami inilah pergi kepada istri-istri mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir sekali tuan-tuan, saya nak bagi tahu bahawa bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, maka di langit yang pertama sehingga langit ketujuh, langit pertama saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lihat bagaimana ibadat para malaikat. Sehingga langit pernah merintih, ya Allah, begitu beratnya aku menanggung segala apa yang ada di alam malakut ni, sehingga tidak ada satu ruang pun yang walau biqaidi shibrin, walaupun kadar 1 inci pun tidak ada ruang yang tidak dipenuhi oleh malaikat yang sentiasa ibadat sujud kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan hadiah oleh-oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi turun ke dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lihat malaikat ada yang takbir, ada yang mengangkat takbir, ada yang sujud, ada yang rukuk. Ada malaikat yang rukuk sampai hari kiamat, ada yang sujud sampai hari kiamat. Maka Allah Ta'ala telah gabungkan perbuatan para malaikat, ibadat para malaikat ini menjadi satu amalan, satu ibadat. Dalam satu ibadat saja. Sebab itu 2 rakaat ibadat umat Nabi SAW lebih berharga daripada ibadat para malaikat. Tapi hari ini kita tak menghargai sembahyang-sembahyang ni tuan-tuan. Sebab itu bila nama Nabi SAW, malaikat Jibril turun bagi perintah sembahyang di waktu zuhur. Sebab itu waktu zuhur adalah waktu pertama dalam Islam. Disyariatkan solat zuhur yang pertama. Malaikat Jibril turun bagi Nabi SAW perintah solat. Bila sahabat dapat perintah solat, maka mereka tidak lagi memandang dunia ini sebagai matlamat mereka. Mereka lebih mencintai sembahyang 2 rakaat itu daripada dunia dan segala isi-isinya. Mereka tahu harga nilai 2 rakaat solat ataupun sembahyang tadi. Tapi hari ini kita tidak menilai bahawa sembahyang itu nilainya di sisi Allah begitu berharga. Sahabat bila ambil perintah sembahyang, anak yang mati hidup balik. Segala masalah mereka diselesaikan dalam solat. Sehingga Nabi SAW apabila dia rindu kepada Allah, bila mana dia turun ke dunia, dia masih mengingat lagi bagaimana dia berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Maka Nabi SAW akan mengambil wuduk dan sembahyang 2 rakaat. Nabi kata, ju'ilat
qurratu aini fi shalah. Sejuk pandangan mataku ni di dalam sembahyang. Sebab itu Nabi akan berwudu, Nabi akan bersolat 2 rakaat bila mana dia rindu kepada Allah. Inilah juga yang dikatakan Mi'raj untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, yaitu dengan cara kita menunaikan sembahyang. Jangan tinggal sembahyang, jangan kita tinggal solat. Hatta sembahyang sunat pun kita kena jaga. Nabi SAW dalam banyak hadis, Nabi SAW akan menjaga sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh tu boleh kata Nabi selalu buat, tak pernah miss pun. Nabi SAW kata, siapa yang sembahyang 12 rakaat setiap hari, Allah Ta'ala akan bina 1 mahligai dalam syurga Allah. Dia siapa yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum subuh. Siapa jaga ni Allah bagi mahligai dalam syurga. Nabi kata lagi, siapa sembahyang duha 12 rakaat, Allah bina lagi 1 mahligai dalam syurga Allah. Nampak tuan-tuan, betapa tingginya nilainya sembahyang. Ini hadiah daripada Allah. Padahal amalan sembahyang ini adalah amalan para malaikat. Malaikat sendiri cemburu. Ya, wahai umat Nabi, wahai Nabi Allah, kami tidak boleh buat semacam kamu buat. Kami kalau rukuk, kami rukuk sejak sampai kiamat. Tapi kamu boleh buat, umat kamu boleh buat dalam keadaan kamu boleh rukuk, dalam kamu boleh sujud, dalam 1 amalan saja, yaitu sembahyang. Jadi akhir sekali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita supaya Allah Ta'ala memelihara keluarga kita, Allah pelihara keturunan kita supaya menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Paling penting dapat menjaga amalan solat sampailah kiamat. Sebab sembahyang ni tidak ada hentinya, tuan-tuan. Kita kena buat sampai kiamat. Bila kita rasa letih, bila kita dah masuk ke dalam kubur, pada masa itu kita tidak dapat buat apa-apa lagi. Allah sendiri bagi tahu bila mana kamu berada dalam syurga. Allah Ta'ala lagi kata, tidak cukupkah lagi? Cuba kamu komen, tidak cukupkah lagi layanan saya kepada kamu, layanan Allah kepada kamu dalam syurga ni? Kita sendiri malu pada ketika itu, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, inilah mujahadah kamu, inilah penderitaan kamu, inilah kesengsaraan kamu di dunia dahulu. Dalam keadaan orang sibuk, tapi kamu datang untuk mendekatkan diri kepada aku, maka aku bagi kamu syurga. Hari ini aku akan layan kamu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, daripada peristiwa inilah sempena dalam bulan Rejab ini, kita doa kepada Allah Ta'ala supaya roh kerohanian yang telah disumbangkan oleh Nabi SAW ada pada diri kita, sehinggalah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita dapat ucap la ilaha illallah, mati beriman kepada Allah Ta'ala. Saya nak bawa satu cerita. Ada satu jemaah pergi ke Amerika Latin. Satu orang doktor, tapi dia Islam. Tapi pada ketika itu emaknya sakit, ibunya sakit, tapi belum Islam lagi. Dia sudah ada fikir risau, macam mana kalau ibunya ni mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, akan kekal dalam neraka Allah. Maka apa dia buat, tuan-tuan? Ibunya telah nazak, dia berada di hospital tu untuk jaga ibunya selama 2 jam. 2 jam apa dia buat? Dia talkinkan ibunya dengan kalimah la ilaha illallah selama 2 jam. Mulutnya tak pernah berhenti mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal ibunya tu dalam keadaan koma. Tak sampai seminit, tuan-tuan, lepas nak habis masa 2 jam, ibunya bangun daripada koma tadi, terus mengucap la ilaha illallah, terus Allah ambil nyawanya.
dan dia pun tidak dapat menahan kegembiraan yang teramat sangat, kerana inilah yang dia nanti-nantikan. Ibunya mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Sebab orang yang ada kalimat ini, dia tidak akan dibakar dalam api neraka selama-lamanya. Dia akan pasti masuk dalam syurga. Inilah juga tahun duka cita Nabi, tuan-tuan. Bila mana Nabi SAW sedih, dahlah pakciknya mati dalam keadaan tidak beriman. Kemudian diuji lagi selepas itu, istrinya Siti Khadijah yang paling dicintai oleh Nabi SAW pun pergi meninggalkan dia pada ketika itu. Sebab itu Allah Ta'ala hiburkan dia, Allah Ta'ala angkat dia naik ke langit. Jadi itulah ya, kita nak doa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, supaya kita dapat berjumpa dengan Nabi SAW, berjumpa dengan orang-orang soleh, berjumpa dengan para syuhada, dan juga kita dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon yang berbahagia Tuan Guru masih berada lagi di atas pentas bagi menyampaikan sedikit cenderah hati. Baiklah, dijemput yang berbahagia Puan Sutriana. Sila naik tampil ke atas pentas semula bagi penyampaian cenderah hati kepada penceramah kita pada malam ini. Dipersilakan. Okey, baiklah, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru kita. Dipersilakan. Baiklah, kita menjemput dulu daripada Sekolah Tahfiz Kampung Indah untuk tampil naik ke atas pentas bagi untuk membuat persembahan selawat dan kasidah. Dipersilakan. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الصبح بدا من طلعته والليل دجا من غفرته فقر رسولا فدله على وهدى سبله بدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من غفرته فقر رسولا فدله على وهدى سبله بدلالته. Santri pondasi berdirinya negeri ini, berjuang demi tegaknya sang merah putih. Patutlah bangga kita menjadi santri, santri yang cinta tanah air NTB. As-subahu bada min tal'atihi wal-lailu daja min wafaratihi fakar rasula fadalahu ala wa hada subula bidilalatihi. Senang rasa hati jadi seorang santri,
Mau makan minum mandi juga harus ngantri. Aku tak peduli ku cari berkah ilahi, dapat ridho kiai doa restu punyai. Asubahu bada min talatihi wal-lailu daja min wafaratihi faqar rasula fadalahu ala wa hada subula bidilalatihi. Santri selalu happy dan tak pernah bimbang, telat kiriman juga tak ada uang. Makan bersama beralas daun pisang, terasa bagaikan di hotel berbintang. Asubahu bada min talatihi wal-lailu daja min wafaratihi faqar rasula fadalahu ala wa hada subula bidilalatihi. Santri zaman now tak gampang ngobrol cinta, apalagi lebay dalam merayu wanita. Santri jatuh cinta, itu cinta yang lillah, dia akan setia dan sekali menikah. Asubahu bada min talatihi wal-lailu daja min wafaratihi faqar rasula fadalahu ala wa hada subula bidilalatihi. Lanjut. Tiga majlis satu cinta membawa semangat, bukan karena apa hanya mengharap syafaat. Pada Habib Qadir ku ucap terima kasih, karena bisa berjumpa taritan selawasi. Asubahu bada min talatihi wal-lailu daja min wafaratihi faqar rasula fadalahu ala wa hada subula bidilalatihi. Subhanul Muslimin Majlis Nurul Mustafa, kami juga mengharap kehadiran Madura. Jangan kau bingung, jangan mikir ongkosan, Gus Habib siap nanggung, yang penting solawatan. Asubahu bada min talatihi wal-lailu daja min wafaratihi faqar rasula fadalahu ala wa hada subula bidilalatihi. Lanjut. Subhanul Muslimin, ada Gus Hafiz Tampan, ada Afid Akam yang cewek bikin melayang. Namun Taufik jangan kau ragukan, ada Ahmad Tumbuh yang mirip Syahrukh Khan. Asubahu bada min talatihi wal-lailu daja min wafaratihi faqar rasula fadalahu ala wa hada subula bidilalatihi. Pagi sore ku jumpa jemaah wanita, dia menatapku heran langsung bertanya, Ustadz Ahmad Tumbuh, apakah ini engkau yang setiap hari bikin hatiku galau? Asubahu bada min talatihi wal-lailu daja min wafaratihi faqar rasula fadalahu ala wa hada subula bidilalatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Subhanallah alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah ظهر الدين المعيا بذنور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 وصى بالصبا المتاني وهوى كل معاني ما له في خلق تاني وعليه أنزل الله الله يا هنانا 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 ظهر الدين المعيا بذنور النبي أحمد ظهر الدين المعيا بذنور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا نانا يا هنان يا منان يا قديم الإحسان الله الله يا هنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جود لنا بالغفران بحر جودك مليان جود لنا بالغفران جود لهذا جود لهذا الإنسان أفضل سوء غاديان أفضل سوء عبدا سقديان من ذنوبي وحلان خائف إنك غضبان خائف إنك خائف إنك خائف إنك إنك غضبان ربنا نستغفرك ربنا نستغفرك ربنا نستغفر ربنا نستغفرك ولا نظن يا رجال الإيمان ولا نظن فيك يا رجال الإيمان جد لهذا جد لهذا الإنسان أفضل سور الغاديان أفضل سور الرهبة صدريان بذنوبي رحمن خائف إنك غضبان خائف إنك خائف إنك خائف إنك إنك غضبان من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما حواكم من أنا لولاكم
marhawakum. Man ana lakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Masiwa wala ghairukum siwakum la wa ma bil mahabba alaya walakum. Antum muradi wa antum qasidi laisa dun bil mahabbi siwakum indi. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulillah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulillah. Terimalah hadiah imbalan ziarah. Sallu ala Nabi. Insan yang lemah ingin berqasidah diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah berkat menangis Di Raudatul Jannah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulillah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah. Lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulillah. matanya yang terang sangat suka bercelat, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jenjang tengkok Nabi sangat putih melimpah, tiada berdaki Umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah Habibi Rasulillah. Dahinya yang luas, ana matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, rukana tertewas lalu memeluk Islam. Allahu Allah
Rasulillah. Rambutnya ikan yang tidak terlalu panjang, sang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, Lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu Allah, Sallu ala Nabi. Allahu Allah, Habibi Rasulillah. Helaian bulunya tetap akan terus wujud, hanya belasan uban memikirkan surut. Umpama pedang jagung, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh kening seakan bersambung. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulillah. Nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat sucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulillah. berjarak gigi hadapan, cahaya kelihatan, segala petuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasalah. Allahu Allah, oh Allah, oh Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulillah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, lamanya bertahajud, banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Allahu Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulillah. Habibi Rasulillah. Mata Fiza Syabu Syahin, Mata Fiza Syabu Syahin, Mata Fiza Syabu Syahin. Perjalanan remaja, remaja ke syurga. Perjalanan ke syurga. Al-Quran menghubungkan hamba Allah dengan Allah. Al-Quran menghubungkan hamba Allah dengan Allah. Al-Quran bahasa di syurga, Al-Quran bahasa di syurga, Al-Quran bahasa di syurga,
hamba Allah dengan Allah. Al-Quran menghubungkan hamba Allah dengan Allah. Mata Fiza Syabun Syahid, Mata Fiza Syabun Syahid, Mata Fiza Syabun Syahid. Perjalanan remaja, remaja ke surga. Perjalanan Sri Kandi, Sri Kandi ke surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.